المسلمين والمنهوك علينا ومن ينتسب إلينا كلهم أجمعين ثم إلى جميع أولياء الله الصالحين ثم إلى شيخنا ومشايخنا ومشايخهم إلى المنتهى شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مساهلا وبالخير يا فتاه فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kitab kita yang pertama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berikan kita taufik dapat kita bertemu lagi malam ini dalam majlis ilmu dalam taman syurga. Mudah-mudahan sekalian yang hadir, yang mengikuti dan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan antum semua para muhibbin sekalian sihat walafiat zahir dan batinnya, rohani dan jasmaninya insya-Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama-sama hati yang baik, hati yang bersih dari sebarang penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Muka surat berapa kita dah sampai muka surat 18. Peringkat berapa? Fasad yang besar. Bermula yang fasad yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Kitab Ta'limul Muta'allim, muka surat 18. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Jangan lupa betulkan qasad kita, betulkan niat kita dalam majlis ilmu. Kita dah belajar bab tu hari itu. Niat yang baik dan niat yang tidak baik. Niat yang baik dalam menuntut ilmu. Di antara niat yang sepatutnya ada dalam hati kita, jangan lupa niat nak belajar ni, niat mengaji ni, niat duduk dalam majlis ilmu, nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Nak menghilangkan kejahilan. Kemudian nak menghidupkan agama. Kemudian nak beramal dengan ilmu. Nak perbaiki ibadat. Itu niat-niat yang baik. Baik, bismillah. Dan telah bersyair oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin Syahib Al-Hidayah akan suatu syair bagi setengah mereka itu. Dan telah bermula fasad yang besar itu
orang alim tidak beramal. Di antara fasad ni kerosakan. Fasad makna kebinasaan. Di antara fasad ni kecelakaan, kerosakan, kebinasaan. Jadi di antara fasad yang besar itu, kata Syekh Al-Imam, bermula fasad yang besar ialah pada mana tadi? Alim, orang yang alim tapi tidak beramal. Maka ini peringatan bagi diri kita. Ini peringatan bagi diri kita semuanya. Bila kita belajar, bila kita mengaji, kita telah diberi petunjuk oleh Allah, telah diberi faham oleh Allah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang sepatutnya kita buat, mana yang tidak sepatutnya kita buat, mana yang wajib kita tinggalkan, mana yang wajib kita ambil. Jadi kita dah alim, maknanya kita dah tahu. Alim ni bukan syarat boleh karang kitab, boleh berceramah, bukan maksud. Alim ni mana pandai lah, dah pandai. Dah pandai, dah tahu, dah faham, dah reti. Selalu kita dengar, tahu. Jadi di antara fasad, kecelakaan, kerosakan, kebinasaan yang besar itu ialah apabila kita dah tahu, kita tidak beramal. Kita dah tahu tapi kita tak mengamalkan. Dah tahu tapi kita tidak mengamalkan. Tahu dah tapi kita tak amalkan. Itu fasad, itu kerosakan, itu kecelakaan, itu kebinasaan. Kalau kita tak nak, Assalamualaikum. Maka kalau kita tak nak duduk dalam kecelakaan, kalau kita tak nak duduk dalam fasad, dalam kebinasaan, kecelakaan, maka perlulah ada dalam hati kita yang dah belajar ni, yang dah mendengar ni, yang dah tahu ni, yang dah faham ni, kena ada perasaan risau dan bimbang tentang diri kita yang masih tidak beramal dengan ilmu. Bukan kita merasa senang, bukan kita merasa tenang. Sebaliknya perlu ada perasaan takut di dalam hati, kerana kita masih lagi belum mengamalkan apa yang telah diberi faham oleh Allah. Sebab kita sedang duduk dalam kecelakaan. Bila kita diberi ilmu tapi kita tidak amalkan, sebenarnya kita sedang duduk dalam kecelakaan, kebinasaan. Jadi perlu ada rasa takut, risau dalam hati. Mudah-mudahan perasaan takut, risau itu akan melonjakkan diri kita untuk berusaha mengamalkan apa yang kita dah tahu. Kalau tak, kita akan selesa. Nak kata tak tahu, dah tahu. Nak kata tak faham, dah faham. Tapi kita tak amalkan. Jadi itu sebenarnya kecelakaan yang besar untuk diri kita. Jadi jangan kita merasa seronok. Jangan kita merasa seronok semata-mata kita dah belajar, kita dah mengaji, kita dah hadir kuliah, kita berasa aman. Kita berasa aman, tenteram, rasa selamat daripada kemurkaan Allah. Jangan. Walaupun kita dah mengaji, kita rajin mengaji pagi, petang, siang, malam, duduk dalam majlis ilmu, kita berasa aman dah, kita berasa dah selamat dah. Belum lagi. Jangan pernah merasa aman. Konon-kononnya kita ni selamat dah, sebab dulu tak mengaji, sekarang dah mengaji dah, selamat dah. Belum. Selagi kita tak amalkan apa yang kita dah tahu, kita dalam kebinasaan. Kita dalam kebinasaan. Kalau dulu kebinasaan dalam kejahilan dulu,
Dulu kebinasaan kita dalam kejahilan, kita seringkali ditipu oleh kejahilan kita. Kita selalu diperangkap oleh kebodohan kita, kejahilan kita. Kita beramal tanpa ilmu. Kita beramal tanpa ilmu. Kita tak pedulikan syarat rukun, pantang larang, undang-undang, sah batal ibadat. Kita main belasah aja asalkan buat. Padahal pantang larang syarat rukunnya kita tak tahu pun, sebab kita tak belajar. Tapi kita beramal. Orang buat baik, kita buat baik. Orang buat baik, kita buat baik. Tapi kita buat baik tadi, buat amal tadi dalam keadaan kita tak tahu undang-undang. Maka dulu kita ditipu oleh kejahilan kita. Kita difitnah oleh kejahilan kita. Lalu kita belajar. Bila kita belajar, kita dah tahu dah banyak kesilapan, banyak kesalahan. Nampak dah mana yang baik, nampak dah mana yang tidak baik, nampak yang betul, nampak yang mana tak betul. Tapi kita tidak mengamalkannya lagi. Maka itu merupakan kebinasaan yang besar bagi diri kita. Nampak tak? Ini tujuan kita belajar ni bukan nak memuji-muji diri kita. Kita belajar agama bukan nak mengangkat-ngangkat diri kita, nak memuji-muji diri kita, tidak. Kalau itulah niat kita belajar, nak memuji-muji diri, maka sesatlah kita. Tersesat dalam tujuan menuntut ilmu. Tersesat di dalam perjalanan menuntut ilmu. Kalau kita tak mengaji, tak belajar tasawuf, nanti kita akan tersesat di dalam tujuan ibadat. Sesat dalam tujuan ibadat. Bila kita mengaji, sepatutnya semakin merendah diri dengan Allah, semakin menghinakan diri dengan Allah, semakin boleh menerima kehinaan dan kekurangan diri. Bukan semakin tak boleh terima kekurangan dan kelemahan. Bukan. Itu ada masalah maksud. Kalau kita mengaji, kita belajar, tapi kita masih tak boleh menerima hakikat kekurangan, kelemahan, kedhaifan, kezaliman, kemaksiatan diri kita. Masih lagi kita nak merasa kita mulia, kita hebat, kita baik, kita bagus. Sebenarnya itu ada masalah sebenarnya. Sepatutnya makin belajar, makin sedar siapa diri kita. Semakin kita boleh menerima hakikat diri kita yang kita ni bukan orang yang baik. Hati kita bukan hati yang baik. Kita banyak selalu melakukan dosa dan maksiat. Semakin mengaji, sepatutnya kita semakin tak kisah dengan celaan orang lain pada diri kita. Bukan semakin marah dengan celaan orang. Kenapa? Tanda-tanda dalam hati kita ada takabur, sombong. Kita benci dengan celaan orang. Kita tak suka dengan celaan orang. Kita tak boleh terima celaan orang pada diri kita. Kita tak boleh menerima penghinaan orang atas diri kita. Sepatutnya makin kita belajar, makin kita mengaji, makin kita faham, kita semakin lapang dan tenang dengan hinaan tadi. Kita boleh terima sebab memang itu hakikat diri kita. Kita belajar ni nak tahu, nak menyedarkan kita ni siapa sebenarnya. Hakikat diri kita ni mulia ataupun hina. Tapi kalau makin mengaji, kita masih lagi tak boleh menerima hinaan orang atas diri kita. Ini masalah sebenarnya. Patutnya makin mengaji, makin hilang takabur. Makin mengaji, makin buang sombong. Bukan semakin mengaji, semakin merasa mulia dah. Semakin mengaji, semakin merasakan kehinaan diri dan boleh menerima hakikat kehinaan diri kita. Orang yang boleh menerima hakikat dirinya, dia tidak akan peduli dengan celaan manusia. Kau nak kata bodoh, memang aku bodoh. Kau nak kata aku jahat, memang aku jahat. Aku bukan orang yang baik. Kau nak kata aku ahli maksiat, memang aku selalu buat maksiat. Tapi payahlah. Nafsu kita tak suka benda-benda tu. Nafsu kita suka dipuji, puji. Jadi senang kita nak semak dalam hati kita. Nak semak sama ada dalam hati kita masih ada takabur ataupun tidak. Itu ujian dia. Adakah kita senang dengan hinaan orang ataupun kita marah dengan hinaan orang? Kalau kita masih marah dengan hinaan orang atas diri kita, maknanya kita belum boleh menerima hakikat kehinaan diri
Kita hanya cakap di lidah saja. Kita mesti merendah diri, jangan sombong. Kita cakap di lidah saja. Sebenarnya tak sampai ke dalam hati kita. Kita ni mesti merendah diri. Kita jangan sombong. Jangan takabur, jangan sombong. Kita cakap dekat lidah kita. Tapi rupa-rupanya itu sekadar di lidah saja, tak lepas pun di halkum kita. Di sini je, dia tak masuk sampai ke dalam. Jadi kesan daripada itu, buktinya tak masuk ke dalam, kita masih marah dan benci dan takut dengan hinaan orang. Sebab kita tak boleh terima kehinaan diri. Orang kata aku jahat, aku orang baik. Kau kata aku orang ahli maksiat, aku mana dia buat maksiat? Mana dia tak boleh terima hakikat diri. Faham tak? Orang yang tawaduk, dia tak peduli dengan hinaan. Sebab memang itu hakikat diri. Nak kata aku hina, memang aku hina. Aku banyak dosa, aku banyak maksiat, aku lupakan Tuhan, aku lupakan tujuan hidup. Allah letakkan aku di sini untuk ibadat, tapi aku berseronok-seronok melupakan ibadat. Memang aku hina, memang aku tak baik. Jadi apa masalahnya? Kau memang kau cakap benda yang sebenar hakikat. Jadi dia boleh terima hakikat diri dia yang dia hina, dia tahu orang yang macam ni dinaikkan darjatnya oleh Allah. Orang yang menghinakan dirinya, menerima kehinaan dirinya, mengaku kehinaan dirinya, akan diangkat setinggi-tinggi darjat oleh Allah. Tapi kalau kita merasakan diri kita mulia sebab kita mengaji, sebab kita semayang, Allah merendahkan kita. Allah akan merendahkan diri kita di serendah-rendah tempat. Allah akan merendahkan kita serendah-rendah tempat. Dikata ulama, barang siapa yang merasa aman dirinya di dunia ni, merasakan aman daripada kemurkaan Allah, maka di hari kiamat dia akan duduk dalam ketakutan. Siapa yang datang dunia ni merasakan dirinya aman, tenteram, sentosa daripada kemurkaan Allah, di hari kiamat dia akan duduk dalam ketakutan yang sangat dahsyat. Sebaliknya, mana-mana hamba yang risau, bimbang, gerun, takut dengan kemurkaan Allah terhadap diri dia atas dunia, walaupun dia dah beribadat, tapi dia masih risau dengan kemurkaan Allah. Dia risau, takut dia dibenci, dimurkai oleh Allah, ataupun dia melakukan ketaatan. Orang yang macam ni nanti diberi ketenangan di hari kiamat. Jadi ulama pesan, ulama wasiat macam-macam dah kat kita. Terulang dah untuk kita terima ataupun tidak. Jadi bermula fasad yang besar itu ialah alim tapi tidak beramal. Wal'iyadzubillah min zalik. Selalu sebab tu kita nak baca, kita nak mengaji, duduk dalam majlis ilmu, kita baca doa. Habis majlis ilmu kita minta doa supaya Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Manfaat mana ilmu bukan sekadar tahu, bukan sekadar reti, bukan sekadar faham, tapi dapat kita amalkan. Itu maksud ilmu manfaat. Ilmu manfaat, ada perubahan pada diri kita, dapat kita amalkan, dapat kita gunakan ilmu tu. Bukan sekadar menjadi panduan, bukan sekadar menjadi pedoman saja. Tahu dah ini betul, ini salah, ini betul, ini salah, tapi tindakan kita masih macam seolah-olah tak pernah tahu betul. Wal'iyadzubillah min zalik. Dan terlebih besar daripada fasad, terlebih besar, mana lebih dahsyat daripada itu lagi, iaitu mana? Orang jahil berbuat amalannya. Jahil, kita tak tahu selok-belok, pantang larang ibadah, tapi kita ulun macam-macam amal kita buat. Tengok orang buat baik, kita buat. Tengok orang derma, kita derma. Tengok orang bantu, kita bantu. Tengok orang tolong, kita tolong. Bagus. Tapi malangnya kita buat tu dengan kejahilan kita. Apa jadi? Semuanya takkan diterima oleh Allah. Saya buat baik, saya suka sedekah, tolong sini, tolong sana, bagi miskin, anak yatim. Apa lagi? Macam-macam lah. Wakaf sini, wakaf sana, tolong sini, tolong sana. Dalam keadaan akidah saya pun tak tahu ke mana. Dalam keadaan hati saya sifat mazmumah mahmudah pun saya tak tahu.
Dalam hati saya masih lagi banyak sifat-sifat yang menjadi sebab Allah tak terima amalan baik saya. Tapi saya tak tahu, saya tak sedar benda tu ada dalam diri saya tak tahu. Tapi saya beribadah, pantang dengan kebaikan saya akan buat. Dengar orang susah saya pergi tolong, dengar orang banjir saya pergi tolong, tapi saya tak solat, contoh. Nampak tak tu? Saya buat baik, tapi saya tak tahu cara buat baik yang sebenarnya macam mana. Pantang dengar orang susah, beribu-ribu pergi tolong, bagus. Tapi kalau kita buat benda ni tanpa ilmu, semua tu akan sia-sia. Orang cuma dapat pujian orang akan kata kita bagus. Bagus dia tu, ramai banyak orang dia tolong sini, tolong sana, tolong sini, tolong sana. Murahnya hati, pemurahnya dia. Pujian manusia. Tapi hakikat di sisi Allah, Allah tak terima apa? Adakah Allah terima amalan kita dalam keadaan akidah kita pun tak tahu, tak pasti? Pegangan yang sebenar dengan pegangan yang tak sebenar pun kita tak tahu yang mana satu akidah yang sepatutnya yang ada dalam hati kita pun tak tahu. Kita tak pernah ambil tahu pun tentang tu. Dan apa pula sifat yang menjadi sebab kebaikan kita Allah tolak pun kita tak tahu apa benda ni. Apa sifat yang bila ada dalam hati kita, amalan yang kita buat Allah tolak, apa sifat dia? Entahlah, kita pun tak tahu, tapi kita buat baik. Sebab tu kata Imam Ghazali, kalau seandainya kita semua ni boleh beribadat, buat baik macam malaikat, taatnya kepada Allah macam malaikat, pagi petang siang malam buat amal, buat baik, tak pernah buat jahat pun. Tanpa ilmu, semuanya itu jadi sia-sia saja. Jadi kita kena fikir kita. Baik lelaki, baik perempuan, baik tua, baik muda, kena fikir. Apa faedahnya kita buat baik tapi Allah tolak, tak terima. Penat kita, letih kita, sia-sia usaha kita. Salah siapa? Salah kita sendiri yang tak nak belajar cara beribadat. Kita berasa macam kita pandai buat ibadat. Aku tahu dah buat baik. Ya, aku tahu buat baik. Tahu tak pantang larang? Tahu tak syarat rukun? Tahu tak benda yang merosakkan amal apa? Entahlah. Tapi buat baik. Itu fasad yang terlebih besar lagi. Yang suami buat ibadat, khidmat pada rumah tangga, cari nafkah, betul. Tapi kalau tanpa ilmu, sia-sia. Pengorbanan seorang suami dari itu sia-sia. Allah takkan terima. Allah takkan terima. Berapa banyak suami yang penyayang tapi tak solat. Penyayang pada anak bini dia tapi tak solat. Adakah dia dapat dengan kebaikan yang dibuat pada anak bini dia? Dia takkan dapat. Berapa banyak anak-anak yang buat baik pada mak ayah dia tapi tak solat. Adakah dia dapat kebaikan daripada perbuatan baik dia, khidmat daripada mak ayah dia dan kadang tak solat? Dah, Allah akan gantungkan kebajikan dia. Rugi dah, rugi kita. Nanti menyesal, ya Allah kenapa kau tak bagi kebajikan yang aku buat? Dah, Nabi dah bagi amaran, Nabi dah bagi peringatan atas dunia. Siapa yang beramal, barang siapa yang tak solat, kebajikannya digantung oleh Allah. Jadi penat. Yang isteri khidmat rumah tangga, jaga rumah tangga, khidmat suami, jaga anak pagi petang siang malam, tapi pahalanya digantungkan oleh Allah. Bila dia mati dia tak boleh terima amalan tu, tergantung. Itu akibat daripada apa? Beribadat tanpa ilmu. Kalau dia belajar dia tahu. Kalau dia belajar dia akan faham. Aku tak boleh buat macam ni. Kalau buat macam ni nanti Allah tak terima. Kalau dalam hati aku ada benda-benda macam ni, nanti Allah binasakan pahala amal kebajikan aku. Kalau aku cakap benda-benda macam ni, nanti pahala aku akan dipindahkan kepada orang lain. Itu kalau dia belajar, mana dia tahu. Itu satu. Macam kita ni pula dah tahu. Kalau buat macam ni rosak amal, kalau buat macam ni rosak amal, tapi kita macam tak pernah tahu. Tu dua-dua ni celaka. Na'udzubillah. Dua-dua ni celaka, na'udzubillah. Jadi kita kena ada rasa risau, bimbang, takut, gerun.
Kalau Allah matikan kita, Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita macam ni, na'udzubillah min zalik. Zohir je lah nampak bagus, orang kata bagus, set-set tu kat perhubung, pemain mengaji, orang tidur dia mengaji. Rupanya sisi Allah lah tak terima kita. Syok sendiri. Tengok orang lalu lalang yang semua tak dipakai, pergi balik tak mengaji. Tengok kita orang ni mengaji, betapa hebatnya kami. Ini pergi balik buat benda tak ada faedah. Ni mengaji ni mulia, tak dipakai dia orang. Habis kita. Dengan orang lalu lalang je habis amalan kita. Nampak tak? Ibadat ni banyak musuh. Banyak musuh ibadat. Bukan asalkan buat je zaman. Bukan asalkan buat saja dah. Dia ada perangkap, ada jerangkap, ada musuh yang nyata, yang tak nyata. Imam Ghazali pesan dah dalam kitab Minhajul Abidin tu. Jaga-jaga, hati-hati. Perjalanan ibadat ni perjalanan yang sangat berbahaya. Kita pula kata alah senang je. Kita cakap senang je. Orang alim besar waliullah duk kata bahaya perjalanan ibadat ni. Kalau tak betul-betul memang takkan sampai matlamat. Kita pula yang jahil ni kata senang je, apa Allah suruh kita buat lah. Wah punya senang. Senang je. Buatlah, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan yang Allah larang. Beres. Okay, selamat dah tu. Senang, banyak senang. Mari belajar, baru tahu macam mana ibadat yang Allah nak terima macam mana. Baru nampak susahnya perjalanan ibadat tadi tu. Kalau tak, kita rasa senang je ibadat. Senang je. Senang je. Na'udzubillah min zalik. Lepas bila Allah pilih seseorang tu belajar, itulah tanda Allah nak selamatkan dia. Bila Allah pilih kita belajar, mendengar, itu tanda Allah nak selamatkan kita. Supaya kita tahu, supaya kita beringat, supaya kita waspada, supaya kita hati-hati. Itu tanda Allah sayang kita. Waalaikumsalam. Kalau Allah tak sayang kita, Allah biarkan kita dengan syok sendiri. Kalau Allah tak sayang kita, Allah akan biarkan kita dengan beribadat syok sendiri. Syok sendiri. Syok sendiri. Beribadat buat baik tanpa ilmu. Syok sendiri. Allah biarkan kita. Jadi Allah sayang. Bila Allah sayang, mayuridillahu bihi khairan, bila Allah nak orang tu dapat kebaikan, kebajikan, yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan dia orang yang mengerti, memahami agama. Dengan mana Allah akan pilih, Allah akan dudukkan di dalam majlis ilmu. Allah akan sampaikan petunjuk-petunjuk pada telinga dia. Sejahat apa pun dia, semaksiat apa pun dia, bila Allah pilih dia duduk dalam majlis ilmu, itu tanda Allah sayang dia. Itu tanda Allah nak selamatkan dia. Macam kita ni, sebagai suami contohnya, Allah wakilkan kita duduk dalam majlis ilmu, sebenarnya itu tanda Allah sayang kita dan sayang anak bini kita. Supaya kita menyampaikan apa benda yang kita terima ni kepada anak bini kita. Bukan untuk kita saja, untuk orang yang di bawah tanggungjawab kita. Kita kena pesan juga dengan dia orang macam mana yang kita tahu, yang kita faham pesan. Begitu. Keduanya itu fitnah yang besar pada alimnya. Yang ni kedua-duanya itu semuanya menjadi fitnah. Yang pertama tadi pun fitnah, yang kedua tu pun fitnah. Beramal tanpa ilmu pun fitnah, ada ilmu tak beramal juga fitnah. Jadi keduanya itu fitnah yang besar pada alimnya bagi mereka yang berpegang pada agamanya dengan keduanya. Maknanya kalau kita ni nak menghidupkan agama dengan dua cara ni, nak beramal tanpa ilmu ataupun ada ilmu tapi tak beramal,
kebinasaan lah jawabnya. Penghujungnya, akibatnya nanti bukan kebaikan, tapi penghujungnya kecelakaan. Penghujungnya, akibat dia, akibat perbuatan kita yang macam ni, akibat perbuatan kita yang macam ni, berilmu tanpa amal ataupun beramal tanpa ilmu, penghujung dia tu ada kecelakaan yang kita akan terima. Bukan manfaat, bukan kebaikan, bukan kesenangan, dah. Jadi kita tengok balik hidup kita ni, semak balik hidup kita ni, betul tak cara hidup kita, betul tak matlamat hidup kita, apa matlamat hidup kita. Sampai dikisahkan dulu satu ketika dulu ada seorang wali Allah, ada wali Allah ni dituliskan kat tangan, dituliskan kat tangan dia apa? Tujuan aku hidup adalah beribadah kepada Allah. Ditulis kat tangan supaya diingat benda tu. Tujuan hidup aku adalah ibadah. Sampai dia tulis kat tangan dia, takut lupa tujuan hidup. Kita tulis macam tu gila orang cakap. Tulis kat tangan kita, tujuan hidup ni ibadat. Orang tengok tulis kat tangan dia, kata ni dah gila ni, ni puak-puak dah gila ni. Terus kita semak balik. Sementara kita, sebelum kita mati ni, kita semak balik, betul tak tujuan kita hidup, ataupun kita dah lari daripada tujuan asal kita hidup. Semalam saya ada dengar satu ceramah tu daripada ada tuan guru. Dia kata dia buat perumpamaan mudah je, memang mudah kita nak faham. Dia kata hidup kita ni seperti handphone ni. Kenapa handphone ni diciptakan? Tujuan dia untuk perhubungan. Itu tujuan utama dia, perhubungan, untuk berhubung. Nak calling, nak tanya khabar, nak bermesej. Ni tujuan utama handphone ni direka. Tapi bukan tu saja, bukan semata-mata untuk call je dah, untuk call, untuk jawab call dah. Di samping tu ada hiburan dalam ni, betul tak? Ada hiburan sampingan, ada game, ada YouTube, ada rumah biru, tak disebut kan, pen. TikTok ni dicemburu macam orang perempuan, tak disebut macam cemburu. Dicemburu dia pen, kunci pintu nanti. Kena cakap macam tu. Jadi dalam ni ada hiburan macam-macam. Ada selain daripada perhubungan, ada boleh kira-kira, ada ke kereta, ada boleh tengok movie dan macam-macam lagi lah. Itu sampingan. Tapi kita berseronok dengan hiburan yang ada dalam handphone ni. Dia main game ke, dia tengok cerita ke, tiba-tiba ada orang call kita, kita tak pedulikan, kita cancel call tadi sebab duk layan cerita tadi. Betul tak cara kita guna handphone tadi? Mana dah lagi matlamat, dah lagi matlamat. Mak kita call, kita cancel. Suami kita call, kita cancel. Bini kita call, kita jawab. Bini call, jawab. Pantang undur kecuali bini call pun dia cancel juga, sebab dia berseronok dengan game dia, dengan hiburan dalam ni. Makna dah lari, dah rosak sebenarnya. Handphone kita ni dah rosak daripada matlamat. Begitulah kita. Allah letakkan kita atas dunia ni, matlamat dan tujuannya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan di samping itu Allah persiapkan dunia ni dengan pelbagai jenis hiburan, harta, kekayaan, kemewahan, kesenangan, makanan, macam-macam lah. Ada keseronokan, betul? Hobi. Tiba-tiba kita berseronok dengan sampingan-sampingan tadi, sampai kita melupakan matlamat ibadat tadi. Dengan cari duit, cari makan, cari harta, kekayaan, bernikah kahwin, beranak, berbini, lupa apa yang Allah suruh. Allah suruh semayang, kita tak peduli. Allah suruh ngaji, kita tak peduli. Allah kata jangan buat benda haram, kita tak peduli. Kita berseronok dengan hiburan tadi. Jadi hidup kita sebenarnya dah hidup kita dah rosak, sahabat. Hidup kita dah rosak sebenarnya.
Tapi alhamdulillah Allah tak ambil nyawa kita lagi. Masih lagi ada kesempatan untuk kita baiki balik cara hidup kita. Bukan tak boleh berseronok, bukan tak boleh main game, bukan tak boleh mana tengok cerita-cerita boleh, tapi bila ada call jawablah. Sebab itu matlamat utama dia. Bukan tak boleh cari harta, bukan tak boleh nak berbini beranak, berlaki, bukan tak boleh nak cari harta kekayaan, boleh. Tapi bila sampai waktu yang Allah suruh buat, kena buat. Sampai waktu tempat yang Allah halang jangan buat, jangan. Mana kena, barulah betul hidup kita. Jadi mudah aja perumpamaannya. Kita boleh faham. Mudah aja perumpamaan. Barulah betul tujuan kita hidup atas dunia. Makna di samping maknanya tumpuan utama mengabdikan diri, buat segala yang disuruh, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Di samping itu sambil-sambil nak menghilangkan kebosanan ibadat, bolehlah ambil keseronok. Ambillah keseronokan sambil-sambil. Tapi kita dah jadi terbalik. Mencari keseronokan itu jadi matlamat hidup, mengabdikan diri jadi samping. Dah terbalik matlamat hidup kita. Beli handphone, matlamat dia nak main game. Maka tujuan utama jawab call tadi dah jadi sampingan. Terbalik lah. Masya Allah, tabarakallah. Itu senang aja. Ulama bagi perumpamaan memang betul kita faham. Betul lah. Kalau kita nampak rupanya salah cara aku hidup selama ni, baiki lah balik. Baiki. Belum terlambat lagi. Maknanya tak ada istilah terlambat. Selagi kita ada nyawa, tak ada istilah terlambat. Yang terlambat ni yang dah kena tanam. Yang dah kena tanam tu semua yang dah terlambat nak baiki cara hidup. Kita yang masih bernyawa ni sekarang ni, saat ni belum terlambat lagi nak baiki. Tapi kalau kita tak nak baiki, rosaklah matlamat hidup kita. Tak ada manfaat dah Allah hidupkan kita atas dunia, sebab rosak dah matlamat kita. Dibaiki balik. Memang kita manusia ni ada kelemahan. Tapi Allah sangat redha hamba-Nya yang terima, yang mengaku kelemahan, yang mengaku, ya Allah, aku silap selama ni, ya Allah. Aku mengaku, ya Allah, aku salah, aku silap, aku syok sendiri, aku tertipu dengan kejahilan aku. Sekarang aku sedar selama ni dah berpuluh tahun rupanya salah cara aku hidup atas dunia. Aku azam nak baiki, ya Allah, ampunkan aku. Allah terima, Allah terima. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tapi syarat kita ngaku bersalah, dan usaha baiki. Allah akan terima, Allah akan redha. Jangan kita dah tahu, bila kita dah sedar cara kita salah, kita teruskan juga. Ini masalah. InsyaAllah yakin, harap dengan Allah, yakin yang Allah Maha Kuasa memberi bantuan dan pertolongan kepada kita, memperbaiki balik cara hidup kita. Kalau kita bersungguh, pasti akan ditolong oleh Allah. Tapi syarat kita kena azam betul-betul. Tolong aku, ya Allah, bantu aku, ya Allah. Aku nampak salah silap aku nak bawa diri aku, nak bawa anak bini aku, nak baiki. InsyaAllah belum terlambat lagi. Sabarlah. Memanglah mudah dia cari cakap tu, tapi akan adalah cabaran, halangan, gangguan. Sabarlah maksudnya. Kemudian maksudnya bermula yang jadi fasad dan karut-karut itu ialah orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dengan bahawa ia mengerjakan akan pekerjaan-pekerjaan yang menyalahi syarak. Alim makna dah tahu halal haram, tapi masih buat benda yang haram, masih lagi buat benda-benda yang haram, padahal dia dah tahu benda ni tak boleh, yang ni haram, yang ni haram, yang ni haram, tapi dia buat juga. Kita dah tahu mengumpat haram, berdengki haram, berdendam haram, bersangka jahat haram. Makna kita alim, kita dah tahu, tapi masih kita langgar juga. Mengumpat macam biasa, berdengki macam biasa, berdendam macam biasa, padahal kita dah tahu benda itu dilarang oleh Allah. Maknanya kita ni masuk dalam golongan apa tadi? Orang yang alim tapi tidak beramal. Maka kecelakaan bagi diri kita. Pasal
Kita kena risau, kena sedar kita sedang dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Ataupun kita kata begini, kalau macam tu aku tak naklah belajar, aku tak nak ambil tahu lah, aku nak beramal aja. Sebab kalau tahu nanti aku kena buat begini dan begitu, kalau tak buat nanti berdosa. Jadi aku tak nak ambil tahu mulai hari ni, aku tak nak ambil tahu, supaya aku jangan masuk dalam golongan orang yang alim tadi. Lagi besar celah lagi besar celaka ni, beramal tanpa ilmu pula dah. Jadi mana nak lagi? Jawabnya kita ni tak boleh nak lagi. Bahkan mau tak mau, suka tak suka, kena taat kepada Allah. Tu je satu, tak ada jawapan lain dah. Suka tak suka, mau tak mau, kena taat perintah Allah. Tak nak taat, nanti ada balasan azab untuk diri kita. Dan tiada duka cita ia daripada takut jadi bacur-bacurnya. Makna tak ada rasa risau dalam hati kita, duk membuat sedemikian. Kita tak ada rasa takut pun. Dah pandai macam-macam tapi tak beramal, kita rasa okey je, beres. Tapi kalau orang tanya hukum apa, hukum mengumpat, kita boleh jawab macam biasa. Apa hukum berdengki, kita boleh hurai satu persatu. Tapi beramalnya tidak. Apa bersangka jahat tu macam mana? Apa hukum bersangka jahat? Kita boleh buat begini. Tapi diri kita sendiri suka bersangka jahat. Maknanya kita tak beramal dengan ilmu. Jadi jangan seronok, kita dalam bahaya. Nampak? Habis. Dan adalah kerana orang alim semacam ini sangat-sangat besarnya, kerana bahawasanya tak kala melihat akan dia oleh orang yang jahil-jahil, nescaya tertipu daya mereka itu orang jahil, dan mengikut mereka itu orang jahil akan dia orang alim tadi, kerana pada sangka mereka itu betul, padahal ia di dalam sesat dan menyesatkan. Lepas tu kata sesat menyesatkan tu. Dia orang alim, tapi dia langgar benda-benda, dia buat benda haram, dia langgar. Benda haram dia langgar. Benda yang Allah wajibkan dia tinggalkan. Dia alim, dia tahu pasal mengumpat, tapi kalau bertemu dengan dia, bersembang dengan dia mengumpat macam biasa. Dia menceritakan keaiban orang, dosa orang, padahal dia orang alim. Jadi sangkaan orang lain yang jahil merasakan inilah yang betulnya, sebab dia ni orang alim, dia ni pak kiai, dia ni pak ustaz, dia ni ustazah. Maknanya dia kan, kita biasa kan kita kalau lepak dengan dia kan, dia suka cerita sianu. Mana pada sangkaan orang jahil tadi, perbuatan dia tu betul dan akan jadi ikutan. Kita ni tadi, orang yang alim tadi, yang dah belajar, yang dah tahu tadi, akan jadi ikutan sebab sangkaan orang jahil kita buat benda yang baik. Padahal kita tadi jadi orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Orang lain akan tersesat dengan tindakan kita. Sebab orang meletakkan kepercayaan yang kita ni baik, kita ni benar, kita ni betul. Tu hati-hati. Laki-laki, yang perempuan pun sama, mengaji dah, bernikah dah, berpurdah dah, bertudung labuh dah, berjubah dah, tapi suka mengumpat. Contoh, dia belajar pagi, petang, siang, malam, belajar, mendengar, tahu dah, tapi dia buat benda yang sama. Maka sangkaan orang-orang jahil, inilah tindakan yang baik, yang betul. Sebab dia ni orang mengaji, dia bini tu guru, dia bini tu guru, dia orang mengaji. Maknanya dia ni suka mengumpat, suka menceritakan keaiban orang. Maknanya tindakan dia betul, maka orang jahil akan jadikan ikutan. Sebab sangkaan orang jahil dia orang baik. Dia bini tu guru, dia dekat dengan tu guru, dia suka mengaji. Jadi sangkaan orang jahil, orang akan jadikan dia contoh, orang akan jadikan dia tauladan. Masuklah dia dalam golongan orang yang sesat dan menyesat. Kita pun sama. Na'udzubillah. Besar dosa kita. Hati-hati.
Kerana bahawasanya tak kala melihat oleh dia habis. Dan yang terlebih besar karut daripada orang jahil yang berbuat ibadat. Ini lagi besar karut dia, lagi besar sesat dia, lagi besar karut dia. Iaitu mana? Orang jahil, mana tak nak belajar, tak nak ambil tahu halal haram, tak nak tahu, tak nak ambil tahu pantang larang, selok belok buat ibadat, apa yang mesti dibuat, apa yang jangan dibuat, apa yang tak boleh dibuat, tak nak ambil tahu langsung. Yang kita tahu nak buat baik saja. Itu beramal tanpa ilmu maksudnya. Berbuat ibadat yang tiada mengetahui ia akan sahnya. Tak tahu apa nak mengesahkan amal kita apa benda entahlah, buat je lah. Macam mana kalau kita nak apa yang kita buat ni Allah terima, apa benda entahlah, alah buat je lah. Tu ibaratnya. Kalau dia ada ilmu, dia tahu kita ni cara nak buat mesti kena ikut syarak. Kemudian hati mestilah ikhlas, jangan ada ujub. Dalam hati mesti bersih daripada riya. Kemudian akidah kita mesti betul. Kemudian selepas ibadat simpan baik-baik. Jaga lidah, jangan mengumpat, jangan ada dengki. Itu pantang larang dia, tapi kita tak nak ambil tahu. Kita pun ibadat lah. Itu yang jadi kita punya ibadat jadi hancur lodoh. Jadi rojak. Yang Allah suruh pun kita buat, yang mau rosakkan ibadat kita pun kita buat. Semayang, puasa, tahajud, tadarus, qiyamul lail, haji, umrah, mengumpat, berdengki, berdendam. Kita campurkan semua. Patut harap Allah tadi, jangan haraplah Allah nak terima amalan kita kalau macam tu. Itu semua jadi bayang-bayang, itu semua jadi khayalan saja. Mari belajar, mari dengar. Paling tidak ni mudah-mudahan ada timbul rasa risau dalam hati kita tentang diri kita yang beramal ikut suka hati ni. Dan kita nampak silap kita dah. Mudah-mudahan kita ada rasa nak belajar, nak mengaji. Penatlah, apa tujuan kita buat baik? Yang kita taat mak ayah kita, cari kerja yang halal. Nak apa sebenarnya? Kalau bukan nak redha Allah, buat baik. Buat baik benda, buat kerja haram. Lagi banyak lagi kerja haram, lagi lumayan, betul? Dan kenapa kita pilih yang halal-halal? Nakkan pahala, nakkan kebaikan, nakkan kebajikan. Kenapa kita tak sumpah seranah hadiah mak ayah kita? Sebab nak buat nak pahala. Tapi malangnya kita nakkan pahala dengan kejahilan kita sendiri. Memang zahir nampak kita sedang mengusahakan pahala, tapi sebenarnya kita tak dapat apa pun dengan apa yang kita buat. Sebab tu mari mengaji, mari mendengar, mari belajar, mari mengaji. Siapa pun, majlis ilmu ni bukan untuk orang baik. Majlis ilmu ni untuk semua hamba Allah yang hidup atas dunia. Kalau ada orang bukan Islam nak dengar pun silakan. Agama tu untuk semua. Untuk orang Islam. Ada kawan-kawan kita yang bukan Islam nak datang dengar, sila, tak ada masalah. Baru dia nampak kehebatan, keindahan, kesempurnaan Islam. Islam ni sampai macam tu jaga. Baru dia nampak kesempurnaan Islam tu. Jadi penat kita nanti, penat buat baik, nanti kita menyesal. Buat baik menyesal. Orang lain buat baik dapat pahala, kebaikan, kebajikan, jadi sebab mereka mewah, senang, bahagia hari kiamat. Kita tolak terbalik, buat baik tapi celaka yang kita dapat di hari kiamat besok. Alangkah malangnya kita. 2 kali celaka. Satu celaka atas dunia sebab amal yang kita buat Allah tak terima. Celaka yang kedua di hari kiamat diazab oleh Allah. Penat gitu. Jadi sama-sama kita sedar kesilapan, kesalahan gitu. Ada usaha nak baiki, maksudnya kena ada usaha nak baiki. Yang penting ada usaha nak baiki. Nak jadi yang sempurna tu mustahil, tapi ada usaha nak ubah, nak baiki. Yang tak belajar, nak belajar. Yang tak mengaji, nak mengaji. Mudah-mudahan harap-harap Allah terima.
Tapi kalau kita tak nak buat seperti yang Allah suruh, tapi semata-mata harap Allah terima, itu bukan harap namanya, itu angan-angan, itu khayalan. Nakkan syurga itu khayalan. Syurga ni nanti jadi khayalan dia bagi kita, bukan harapan bagi kita. Ulama pesan dah, ada perbezaan di antara harapan dan khayalan. Orang yang mengharapkan syurga, dia akan buat sebab-sebab untuk masuk ke syurga Allah. Dia akan buat sebab, dia akan usahakan sebab-sebab tu, dia akan dapatkan sebab-sebab tu. Allah suruh ngaji, mengaji. Allah suruh beramal, dengan ilmu dia beramal. Allah suruh jauhkan diri daripada haram, dia jauhkan. Kalau jatuh dalam maksiat, bertaubat kepada Allah. Dia usaha, dia buat benda-benda tu. Ini baru kata orang yang harap syurga. Sebaliknya, orang yang berkhayal dengan syurga, dia tidak membuat sebab. Allah suruh begini, tak nak buat. Allah larang begitu, tidak dipedulikan. Tapi nak syurga, ini khayalan. Jadi kita minta berlindung kepada Allah daripada termasuk dalam golongan orang yang berkhayal dengan syurga. Sebab nanti ada satu golongan, ada golongan yang dalam dunia ini mendengar tentang kehebatan, keindahan, kelazatan, kenikmatan, kesenangan syurga, tapi di hari kiamat dia dihumban di dalam neraka Allah. Sebab tadi kan, nak syurga tapi tak buat sebab, khayal. Jangan. Jadi kena takut, kena risau. Lupusnya pahala, bertambahnya dosa. Sungguh kita buat hancur lodo. Masaklah kari kambing, nasi biryani, bubuhkan najis, boleh makan tak? Tak boleh dia akan menajiskan. Begitulah amalan kita ni. Sembahyang kita, puasa kita, mengaji kita, mengajar kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, taat mak bapak kita, taat suami kita, cari nafkah untuk anak bini kita, akan jadi najis, bernajis, ternajis sebab maksiat-maksiat yang kita buat tadi. Mengumpat kita, berdengki kita, berdendam kita. Ini yang akan membinasakan amal. Bukan amal yang kita buat tu akan menutup kesalahan, dah. Kemaksiatan kita tu yang akan menutup kebaikan kita. Jangan kita perasanlah ibadat kita ni akan mengkambus dosa-dosa kita, dah. Kita kena set dalam kepala otak dan hati kita, dosa dan maksiat kita yang kita buat ni akan kambus segala amal kebaikan yang kita buat. Tak payah nak perasan aku ni semayang, nanti semayang ni akan kambus dosa-dosa aku. Dah. Peringkat kita ni kita kena ingat, amal ibadat kebaikan yang kita buat tu akan terkambus dosa dan maksiat kita. Barulah kita ada rasa takut, risau nak buat. Tapi kalau kita kata, alah, mumpat aku semayang kan, malam-malam ada qiyamul lail, aku pula dah pergi haji, apa ada masalah? Dia akan jadi senang, dia akan jadi seronok. Kan Nabi kata, dengki itu menghapuskan segala pahala amal. Nampak tak? Dengki hapuskan pahala semayang, dengki hapuskan pahala wakaf, dengki hapuskan pahala zakat, dengki hapuskan segala pahala kebajikan. Dengan dengki ni, tak cerita mengumpat, tak cerita berdendam, tak cerita sangka jahat lagi. Cukup dengan dengki satu ni, jahanam dah kita. Apatah lagi ada benda-benda lain dalam diri kita. Ini yang kita kata kebaikan kita mengkambus dosa. Jadi kena takut, kena risau, kena bimbang. Mati itu dia datang tiba-tiba. Takut-takut kita mati dalam keadaan diri kita masih macam ni. Apa yang kita nak bawa balik? Nak bawa balik apa? Bawa balik dosa lah dia bawa. Nanti yang merana kita. Memang nafsu syaitan dia akan meleka-lekakan kita. Nantilah dulu, nantilah berubah, nantilah hijrah, masa banyak lagi, muda lagi, nanti dulu, relax dulu. Bagus nak berubah tu, tapi nanti dulu, relax dulu. Relax dulu, muda lagi, relax dulu. Ya dulu. Mana kalau kita tak betul-betul memang terikut, memang kita tak akan bergerak lah. Walaupun kita dah tahu,
Sebab terpujuk rayu dengan nafsu dan syaitan yang nak melengah-lengahkan kita tadi. Kita pun duk lengah-lengah, nantilah supaya sampai waktu kita mati tadi kita belum berubah. Habislah gitu. Nauzubillah min zalik. Moga Allah selamatkan kita semua. Yang selamatkan semuanya tak terkecuali, mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat ibu ayah kita, mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya tak terkecuali. Semua kawan-kawan kita, kenalan kita, muslimin muslimat, anak bini kita, semuanya mudah-mudahan Allah selamat. Allah bagi kesedaran. Umur dunia ni dah akhir dah, dunia ni dah akhir dah. Macam-macam dah berlaku. Sebenarnya itu peringatan daripada Allah. Kita nak tunggu peringatan daripada Allah yang bagaimana, baru kita nak usaha baiki diri kita. Sampai nak tunggu Allah bisukan lidah kita, baru kita nak jaga lidah kita. Nak tunggu Allah bisukan lidah kita, baru kita nak jaga lidah kita. Nak tunggu sampai Allah pekakkan telinga kita, baru kita nak benci dengan benda-benda haram tu. Nak sampai Allah butakan mata kita, baru kita nak jaga penglihatan kita. Sampai nak tunggu sampai Allah matikan hati kita, baru kita nak bersihkan hati kita. Tak ada guna dah waktu tu. Kalau Allah dah bisukan kita, baru nak jaga lidah, tak ada faedah dah. Tak ada faedah dah. Dah memang tak boleh nak mengumpat dah waktu tu. Jadi sementara Allah masih lagi, padahal Allah Maha Kuasa, dia nak turunkan balasan 24 jam cash Allah nak bagi kita, boleh sangat-sangat. Tapi dengan sebab kemuliaan kita ni, kehebatan kita ni, kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad SAW ni, Allah tangguhkan azab tu. Allah tak bayar cash. Sebab tuahnya Nabi Muhammad SAW, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang Allah sangat sayang. Allah sangat sayang pada kita, sebab kita menjadi umat Nabi dan Rasul yang paling disayangi oleh Allah. Sehingga bila kita buat dosa, buat maksiat, lidah jahat, mata jahat, telinga jahat, Allah tak turunkan balasan yang cash. Padahal Allah Maha Kuasa. Tengok umat yang dulu-dulu melawan je perintah Allah, tak kembali kepada Allah dengan segera, terus Allah turunkan azab. Tapi kelebihan kita ni membuatkan kita pula naik tocang kita, banyak lemak kita. Maksud kita anggap bila buat dosa tak ada azab, konon-kononnya Allah redha kita. Tak. Padahal Allah melengahkan azab tadi supaya kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Sebab kalau Allah turunkan azab, tak ada faedah dah hidup kita. Tak ada faedah. Kelebihan kita, berkat bertuah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertuah sangat-sangat. Tapi kalau kita tak nak ambil kesempatan tuah yang Allah bagi pada kita tu, malanglah kita. Malang itu. Jadi ambillah kesempatan ni cepat-cepat. Sabar. Percayalah, yakinlah, selepas mati tu ada kehidupan yang lebih dahsyat, kesenangan, kemewahan, kemegahan yang menanti kita semua. Jadi berpada-padalah dengan kesenangan atas dunia ni, berpada-pada. Jangan disebabkan hiburan, kesenangan tadi, lupa matlamat kita dihidupkan oleh Allah. Jangan lupa matlamat hidup kita. Cepat-cepat kita kembali perbaiki, yang tak belajar-belajar, yang tak mengaji-ngaji. InsyaAllah Allah akan tolong kita. Pasti Allah tak mungkin janji, Allah akan tolong kita. Tapi kita dulu kena menunjukkan kesungguhan kepada Allah. Dan yang terlebih besar karunnya daripada orang yang jahil berbuat ibadat, yang tiada mengetahui ia akan sahnya dan batalnya, seperti kebanyakan tok-tok tasawuf pada zaman sekarang ini, kerana takut orang pada i'tiqadnya dan amalannya. Orang duduk golongan-golongan yang sesat-sesat. Tak boleh kita nak langgar syariat kita walaupun niat kita baik. Niat tidak menghalalkan cara. Niat tak menghalalkan cara walaupun niat kita baik, tapi kalau caranya menyalahi syariat tetap
tetap salah, tetap Allah tak terima. Habis, dan sayugianya pula berniat, wallahu a'lam. Satu lagi kita. Ni sementara ingat bulan puasa macam mana? On tak on? Ya. Puasa. On tak on bulan puasa? Kalau macam dekat padang temu, kelas saya on pukul 10. Pukul 10. Lepas tarawih, lepas makan cendol. Boleh. Pada saya kalau tanya saya, baik kita buat. Mana bulan Ramadan ni kebajikan ni lagi bertambah. Solat tarawih dengan majlis ilmu lagi dahsyat besarnya majlis ilmu punya pahala. Sembahyanglah tarawih 1000 rakaat pun takkan dapat menandingi pahala duduk dalam majlis ilmu yang wajib. Jadi bulan Ramadan ni sepatutnya lah bertambah kebajikan kita, bertambah ibadat, bukan berkurangan ibadat. Maknanya bulan Ramadan kelebihannya mengaji pun dapat, tarawih pun dapat, witir pun dapat, berpuasa bersahur pun dapat. Mana bertambah lah. Jadi kalau bulan Ramadan ni kita tolak amalan yang wajib, berhenti daripada amalan wajib, contoh menuntut ilmu fardu ain ni, nisbah kita ni wajib, kita berhenti sebab bersibuk dengan amalan sunat, sebenarnya kita rugi. Itu cadangan saya lah. Tapi nanti bincang-bincang lah kalian. Kalau setuju nanti bulan Ramadan kita on macam biasa lah, tapi pukul 10 lah. 10 boleh. Pukul 10. Boleh, on. InsyaAllah mudah-mudahan biar ada perubahan. Kalau sebelum ni dalam bulan Ramadan kita tak ada majlis ilmu, mudah-mudahan untuk tahun ni kita azam, mudah-mudahan ada pertambahan, InsyaAllah. Manalah tahu kebetulan malam kita ngaji tu malam Lailatul Qadar, lagi dahsyat dia punya anugerah daripada Allah. Padahal pada kita dah sebenarnya boleh je nak buat kuliah di masjid-masjid tu, lewatkan sikit lah, apa ada masalah tapi ialah dengan alasan yang begitu dan begini, tak apalah. Sepatutnya bertambah ibadat bulan Ramadan, bukan berkurangan ibadat. InsyaAllah. Mudah-mudahan lah Allah bagi taufik. Niatnya gitu. Kan saya yang cakap, dia tak datang pula dah. Dah perut dah mengah, belasah cendol terbagi. Dah kelas, cuti lah. Dah pening ni, kepala dah pening-pening 4 bintang. Satu kita lagi, insyaAllah. Azamnya kita lah mudah-mudahan. Nanti malamnya nanti kita panjang balik lah. Dia nak buat malam ni juga ke, ataupun malam lain ke? Malam ni lah, senang lah, macam biasa lah. Sebab macam dekat dekat Tanjung Bidara on kelas, video buat depan tarawih pukul 9.45, 9.50 ustaz kelas. Kalau sekarang ni lepas maghrib, tapi bulan Ramadan itu ustaz tak nak berhenti on. Alhamdulillah dari situ dah 4-5 tahun Ramadan kelas tak berhenti macam biasa. Padang temu pun on macam biasa. Padang temu pun pukul 10 lah start. Tempat lain tak adalah tu 2 tempat lah. Kuliah yang siang macam biasa, kelas duha, kelas subuh, kelas zuhur macam biasa. Malam je lah, sebab dia orang nak isi dengan program tarawih kan. Maksud apa? 5 minit, 10 minit. Biasa mula baca datang makanan ni, dah habis baca satu kitab, makanan tak datang ni. Cuti ada belakang. Ada? Okay. Ada makanan tak apa? Mungkin sebab apa? 14 Minhajul Abidin muka 14 bawah sekali. Maka inilah dinamakan Aqabatul Bawa'id. Jangan lupa 2 benda ni. Aqabatul Bawa'id apa? Benda yang menjadi pemangkin untuk kita beribadah. Yang pertama apa? Roja. Jangan lupa roja. Roja makna sifat dalam hati, harap kepada balasan Allah, harap balasan Allah, harap keampunan Allah, harap Allah terima amalan kita. Ini yang akan menarik minat kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Itu rojak tadi. Macam kita ni yang banyak dosa, banyak maksiat ni, harap sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh yang Allah pasti akan terima kita. Sejahat apa pun kita, selalai apa pun kita, sefasik apa pun kita, semaksiat apa pun kita, dalam hati kita kena tinggikan harap, yakin sungguh-sungguh Allah pasti terima kita kalau kita bersungguh-sungguh. Ini akan menjadi pemangkin kita nak dekatkan diri kepada Allah.
Kalau tak, nanti kita jadi putus asa. Jadi putus asa. Kemudian yang kedua apa? Khauf. Gerun kepada Allah. Gerun kepada Allah, gerun dengan ancaman azab siksaan daripada Allah, yang mana peranan dia khauf ni nak menjauhkan kita daripada melakukan maksiat. Bila nak buat dosa, nak buat maksiat, ingatkan kematian, ingatkan mati terkejut, ingatkan azab Allah. InsyaAllah hati ataupun nafsu kita tadi jadi tawar nak buat. Nak buat tapi tak semangat semacam mana sebelum kita ingatkan azab Allah. Itu peranan khauf tadi tu. Dalam hati kena ada takut, gerun terhadap azab Allah, ingatkan kematian. Kata Imam Ghazali, lebih-lebih lagi ingatkan mati terkejut. Itu terlebih baik. Ingatkan mati terkejut. Jangan-jangan kan waktu aku tengah buat, Allah cabut nyawa aku. Contoh, itu mati terkejut. Ingatkan mati terkejut. Itu terlebih memberi kesan. Ingat mati bagus tak? Tapi yang terlebih bagus, ingat mati terkejut. Kalau aku tak nak berubah sekarang, bila lagi? Takut-takut Allah cabut nyawa aku. Esok lusa Allah cabut nyawa aku, tak sempat aku nanti dah. Jadi itu peranan sifat khauf tadi. Bila ada khauf, kita jadi nafsu jadi tawar sikit. Nafsu jadi risau, dia tak berapa seronok, dia tak berapa gairah nak buat. Kalau tak ingatkan azab Allah, tak ingatkan kematian, nafsu tadi dia buat maksiat dalam keadaan dia gairah, seronok, dia buat dengan seronok. Tapi kalau ingatkan azab Allah, jadi risau. Nak buat pun jadi risau, nak buat pun mikir banyak kali. Ataupun sambil-sambil dia buat, dia tak sedar hati lah. Berbanding dengan tak mengingatkan azab Allah, kita akan buat dengan seronok. Silap-silap bangga dengan maksiat. Silap kita jadi bangga dengan maksiat kita, menunjuk handal kita. Tunjuk handal kita. Dalam buat maksiat, tunjukkan handal kita. Tengok, buat benda, pamerkan. Kata ulama, tanda-tanda orang berbangga dengan maksiat, dia buat maksiat dan dia war-warkan. Dedah aurat, war-warkan. Itu makna dia berbangga melawan perintah Allah. Dia murtad, dia war-warkan. Dia buat maksiat, dia war-warkan. Ni cerita pada umum. Sekarang ni na'udzubillah min zalik. Tengok dalam media, duk cerita hal laki, cerita hal bini. Padahal benda tu maksiat, tapi diwar-warkan, makna berbangga dengan maksiat. Na'udzubillah. Itu peringkat bahaya tu. Itu peringkat bahaya. Makna dah tak malu dengan Allah dengan maksiat, sehingga diwar-warkan. Makna bangga, tunjuk, supaya orang semua tahu yang kita ni sedang melawan Allah. Jaga baik-baik. Kita dedah aurat, kita tunjuk kat orang ramai, mana kita bangga yang kita ni melanggar perintah Allah. Patut malu, patut gerun, patut takut. Ni dah terang-terang buat live cerita pasal laki aku gini. Kan banyak dah setan-setan yang menyampuk. Setan-setan yang menyampuk. Betul lah. Iyalah, laki aku pun macam tu lah. Laki aku tu. Kadang-kadang laki pun ada kat macam tu, tapi jarang. Itu dosa tu. Itu dosa tu. Bila kita mengumumkan, membuka di khalayak umum, makna kita memasyhurkan. Kita sendiri yang memasyhurkan dosa kita. Bangganya kita. Patut tutup sebab dosa ni aib. Kalau kita ada pekung, ada kurang, kita nak tunjuk dah kat orang. Patut suruh lah, tak nak orang tahu. Nanti malu lah orang tengok. Tapi bila kita dah sampai peringkat hati kita masalah, kita takkan malu dengan dosa kita. Sebaliknya, kita akan bangga dengan dosa. Na'udzubillah min zalik. Jadi hati-hati. Abang tu kena ingat, kena ada sifat dalam hati khauf, takut kepada Allah, takut kepada Allah, gerun kepada Allah. Duk berjoget-joget, tunjuk ke orang lain, bangga dengan maksiat.
Ini agama ini nasihat terpulang lah. Nak pakai dan nak pakai terpulang. Ad-dinun nasihat. Agama tu nasihat. Orang mukmin dia akan dapat mengambil manfaat daripada nasihat. Itu orang mukmin. Ad-dinun nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya nasihat itu akan dapat diambil manfaat oleh orang yang beriman kepada Allah. Orang kalau sempurna iman dia akan dapat ambil manfaat daripada nasihat. Dia akan ambil nasihat, dia akan terima. Dia bukan melawan. Jadi paling tidak sogoklah dosa kita. Memang kita ada buat dosa. Mana boleh tak buat dosa? Bohong, ngaji tak mengaji, tuk guru tak tuk guru, mesti ada dosa. Tapi setidak-tidaknya kita malu dengan dosa kita, bukan bangga dengan dosa kita. Tapi kalau dah peringkat kita tak malu dengan dosa, kita ceritakan dosa kita, kita buka sendiri aib kita, ini bangga maknanya. Kita menunjuk yang kita berani dengan Allah. Auzubillah. Jadi kena ada dua benda tu, sifat khauf dan raja. Maka inilah yang dinamakan aqabatul bawa'id, yakni yang membangkitkan berhadap akan dia hamba di sini. Bila ada dua benda ni dalam hati hamba, dia akan bangkit nak berkhidmat kepada Allah. Dia akan bangkit nak khidmat kepada Allah. Apa maksud khidmat? Dia nak taat kepada Allah. Dia akan jadi semangat nak buat apa yang Allah suruh, semangat nak tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka berkehendak ia yang hamba kepada memutuskan dia. Makna mau tak mau, kita semua ni, saya khususnya, anak bini saya khususnya, kena ambil dua benda ni, kena simpan dalam hati, iaitu raja, harap kepada Allah, harap bantuan pertolongan Allah, kemudian kena takut dengan azab Allah. Kena ada dua benda ni. Dan kita semua kena ada benda ni. Maka berkehendak ia kepada memutuskan dia dengan dua zikir ini, dua peringatan ini, iaitu khauf dan raja tadi. Maka ia hamba mengambil dia, maka diputuskan dia dengan baik taufik daripada Allah Ta'ala hingga diputusnya akan dia. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Taufik ni makna bantuan daripada Allah, supaya dalam hati kita ni diwujudkan sifat harap kepada Allah dan sifat gerun kepada Allah. Mustahil dalam hati kita akan ada harap dan takut kepada Allah kalau tidak diberi oleh Allah. Mustahil kita akan jadi orang yang harap kepada Allah. Mustahil kita menjadi orang yang takut, gerun, risau, bimbang terhadap azab Allah kalau tidak diberi oleh Allah. Bukankah kita hamba yang senantiasa berhajat kepada Allah? Nak nikmat yang zahir pun bantuan Allah, nak nikmat yang bangsa batin pun perlu kepada pertolongan Allah. Kita nak jadi orang yang sabar, nak jadi orang yang takut, nak jadi orang yang malu, itu semua anugerah daripada Allah. Minta. Kita ni fakir, kita tak ada apa-apa. Minta kepada Allah. Ya Allah, aku ni tak malu buat dosa. Berilah aku ni sifat malu, ya Allah. Mintalah. Kita bukan boleh bancuh sendiri. Itu semua anugerah Allah. Betul, kita dah belajar kan iradat, sifat iradat Allah apa? Setiap perkara yang berlaku, baik buruk, taat maksiat, semata-mata dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah. Ya Allah, itu akidah kita. Maknanya apa segala sifat yang ada dalam hati kita ni, kalau tak diberi oleh Allah, mustahil. Sebab tu contohnya kita boleh menjadi hamba yang merendah diri. Jangan berasa hebat, sebab sifat tu diberi oleh Allah. Allah boleh palingkan hati kita menjadi orang yang sombong sesombong-sombongnya. Jadi bagi kita yang fakir, daripada segala sifat-sifat terpuji ini, maka mintalah kepada Allah. Contohnya dalam semayang kita, dalam sujud kita yang terakhir, minta, ya Allah, jadikan aku orang yang malu buat dosa. Aku ni tak malu buat dosa. Aku ni tunjukkan dosa aku. Mengakulah. Kalau kita tak mengaku pun Allah tahu siapa kita, betul? Baik mengaku dah. Baik mengaku. Kalau kita tak mengaku lagi, Allah benci. Dah lah buat jahat, buat salah, tak nak mengaku. Baik
balik mengaku, ya Allah, aku ni jahat, aku ni tak malu dengan dosa, ya Allah, berilah aku ni sifat yang terpuji, rasa malu untuk buat maksiat. Kita tak minta masalah ni, tak pernah nak minta, padahal kita tahu kita tak kuasa nak jadi orang baik kalau tak ditolong oleh Allah, ya Allah. Tapi kita tak nak minta tolong. Mintalah tolong, minta sungguh-sungguh, nanti Allah tolong, insya-Allah. Minta sungguh-sungguh, nanti Allah tolong. Minta selalu pagi, petang, siang, malam, minta, ya Allah, jadikan aku orang yang baik. Ya Allah, tariklah rasa seronok buat dosa dalam hati aku. Aku ni buat dosa dengan rasa seronok. Kau hilangkanlah rasa seronok buat dosa ni. Kau gantikanlah rasa takut dan rasa bersalah buat dosa. Dalam hati aku ni tak seronok buat taat, ya Allah, gantikanlah dengan rasa seronok nak buat taat. Minta kepada Allah, minta. Ini nanti tak Ramadan ni, sebenarnya tak yang nanti Ramadan. Masa yang terbaik adalah masa yang kita sedang berada di dalamnya. Ini masa yang baik, malam-malam yang baik, malam-malam yang sedang kita berada di dalam. Ramadan memang bagus, tapi soalannya adakah umur kita ada sampai kat situ? Nantilah malam-malam Ramadan aku nak munajat lah. Malam-malam Ramadan nanti aku nak munajat lah. Ya, memang betul, malam-malam Ramadan ada kelebihan. Tapi adakah malam Ramadan yang tak pasti itu terbaik untuk kita? Dah. Yang terbaik adalah yang masa yang kita sedang berada di dalam. Itulah masa yang terbaik untuk kita. Maka gunakanlah masa tu dengan sebaik mungkin. Jangan tunggu Ramadan. Jangan tunggu Ramadan, sebab tu tak pasti lagi. Macam nak saling memaafkan, tak perlu tunggu raya. Nanti yang belum raya, raya nanti baru maafkan. Sekarang belum raya lagi. Buat mati sebelum raya. Banyak kita mentaliti kita macam tu. Nak taubat tunggu pergi umrah. Oh ni alang-alang nak pergi umrah, nanti taubat kat sana lah. Banyak cantik muka kita. Yakin ke kita sampai situ? Nampak tak tu? Jadi kata ulama, masa yang terbaik untuk ibadat adalah masa yang kita sedang berada dalamnya. Waktu yang kita sedang berada ni lah waktu yang terbaik. Nak banding dengan malam Ramadan tu, memang Lailatul Qadar memang bagus, tapi tak pasti kita dapat ke tidak. Tapi yang sekarang ni, yang pasti kita sedang dah dapat. Betul tak? Jadi pasti kita sedang berada di dalamnya waktu ni. Ini yang pasti. Ramadan tak pasti lagi. Jadi jangan tunggu Ramadan, jangan tunggu raya, jangan tunggu pergi haji, jangan tunggu umrah untuk kita nak buat sesuatu ibadat. Dah, ambil masa yang sedang ada tu, gunakan. Nanti kan nak tunggu nak taubat pergi Mekah, nak taubat kat Mekah, takut umur kita tak sampai kat Mekah, 2-3 hari lagi Allah cabut nyawa kita, tak ke sia-sia. Nantilah raya baru maafkan. Dah mati, malam kang tidur, malam ni kan Allah cabut nyawa kita, jam dah mati bawa dendam gitu. Maka ia mengambil. Jadi dengan taufik Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberi taufik supaya kita dapat memperoleh, mengambil dua sifat tadi, iaitu khauf dan rojak tadi, ataupun rojak yang rojak dan juga khauf tadi, hingga diputusnya hamba akan dia. Maka tatkala selesailah daripadanya, maksudnya apabila dah ada dua benda ni dalam hati hamba tadi, bila Allah dah tolong dia, Allah dah bagi taufik kepada dia. Sebelum ni tak ada khauf dan rajak dalam hatinya, sekarang dah ada dah dalam hatinya sifat harap dan takut kepada Allah. Mana dah selesai dah, benda tu dia dah dapat dah dengan taufik Allah. Kembali ia hamba kepada berhadap atas ibadat. Maka dia pun semangat dah nak buat ibadat, sebab dah ada pemangkin tadi. Faham tak cerita tu? Dia pun dah ada pemangkin nak buat ibadat, dah semangat nak buat ibadat, dah semangat nak tinggalkan maksiat. Maka tiada dilihatnya yang memalingkan dia dan dia membimbangkan dia. Makna dia tengok tak ada dah benda yang ganggu di ibadat, tak ada dah. Dan didapatnya bangkit bagi menyeru, yakni gemar dan suka dan rajin ia di dalam ibadat.
maka berdirilah ia hamba akan dia ibadat, dan berpalinglah ia akan dia dengan sempurna rindunya dan gemarnya, maka mengekalkan diri pun istiqamahlah buat ibadat dengan rajinnya, dengan seronoknya. Maka ditilik tiba-tiba nyata bagi ibadat yang ia bersungguh-sungguh padanya, dan yang menanggung ia akan segala kepayahan ini dua kebinasaan yang amat besar keduanya. Bila ditilik lagi dengan ilmunya, kan, dalam keadaan dia dah seronok buat tadi, nak kata malas dah tak malas dah, sebab dia dah ada pemangkin tadi, betul? Kau dah rojak tu dah ada dalam diri dia, jadi dia semangat buat dah. Semangat buat ibadat, bukan semangat je, dia dah buat dah, istiqamah dah buat dah. Tiba-tiba dia tilik, dia tengok, dia selidik, dengan sebab ada ilmu pada dia tengok, dia selidik, ada dua benda yang membinasakan amalan yang dia dah buat yang banyak tadi. Iaitu mana? Keduanya, yang pertamanya riya, dan yang keduanya ujub. Itu pula yang timbul, yang nak kena hadap, supaya ibadat dia yang dah rajin, yang dah banyak, yang istiqamah tadi tidak dibinasakan oleh Allah. Nampak tak? Lepas satu datang, lepas satu datang. Ini kata ilmu tadi. Kalau kita tak belajar, kita pun belasahlah ibadat semacam. Ini nampak tak? Bila dah ada rajin, istiqamah, ada dua benda yang binasa yang tunggu di pertengahan jalan tadi. Kalau leka, tak perasan, buatlah sebanyak apa, istiqamahlah macam mana pun, takkan diterima oleh Allah. Contohnya riya. Riya ni apa? Riya ni makna dalam hati kita yang dah syok buat ibadat, yang dah banyak buat ibadat, yang Allah suruh dah buat, yang Allah larang kita dah tinggalkan, istiqamah dah, memang istiqamah tetap dah buat dah. Tak ada kejap buat, kejap tak buat dah, istiqamah dah. Sebab dalam diri dia tadi ada dua benda ni, kau dan rojak, betul? Istiqamah dah. Kalau mengaji, istiqamah mengaji. Kalau yang qiyamul istiqamah dan qiyamul, kalau yang baca Quran, istiqamah baca Quran dah, seronok dah buat benda-benda tu. Tiba-tiba ada riya. Apa riya? Dalam hati kita, dalam hati kita ni, dalam hati kita yang buat amal soleh tadi tu, ada perasaan mengharap-harapkan puji-pujian daripada orang yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui berita tentang ibadat yang kita buat. Contohnya ni, macam orang yang lalu lalang ni, kita mengharapkan orang yang lalu lalang ni dalam hati mereka berasa kagum dengan kita. Mudah-mudahan orang yang lalu ni kagum dengan kita sebab kita sedang duduk mengaji. Padahal orang tu tak peduli pun kita. Hantar engkau lah kata dia. Kita ni yang duduk sini, harap-harap yang lalu ni katalah kita ni rajin, harap-harap yang lalu ni katalah kita ni orang yang soleh, harap-harap orang lalu ni tu mengharap-harap puji-pujian di dalam hati orang yang melihat, atau orang yang mendengar, ataupun orang yang mengetahui tentang kebaikan yang kita buat. Harapan, ada harap. Padahal orang tak harap pun. Orang tak peduli lah, hantar engkau lah, kau ada kisah ke? Kau nak semayang ke, kau nak mengaji ke, kau nak mengajar ke? Tapi kita yang harap, simpan harap, mudah-mudahan lah orang kagum dengan kita. Mudah-mudahan dah besok bila aku dah mati, bila orang tahu cerita sebenarnya aku ni siapa, mudah-mudahan mereka kagum dah dengan aku. Tapi masa tu kita dah mati. Kita mengharapkan benda tu selepas kita mati pun masuk dalam riya. Sekarang kita sorokkan amalan kita. Sorok, orang pun tak tahu. Orang nampak kita ni macam orang awam, orang biasa. Tapi dia semayang senyap-senyap, berzikir senyap-senyap, baca Quran senyap-senyap, bersedekah ibu-ibu senyap-senyap. Tapi dalam hatinya ada perasaan, mudah-mudahan selepas aku mati nanti orang akan tahu siapa tu. Ada perasaan tu. Habis habis juga. Satu jenis tadi sekarang juga nak orang puji. Itu satu jenis. Satu jenis lagi perangkap, dia halus lagi sikit daripada tadi. Sekarang ni tak apa, orang tak tahu tak apa. Tapi mudah-mudahan
Selepas aku mati nanti orang akan tahu yang aku ni ahli kebajikan, orang akan tahu yang aku ahli ibadat. Baru dia sedar siapa aku sebenarnya. Kita nak selepas mati besok orang tahu. Pun masuk di dalam riak juga. Jadi debu je semua. Kalau kita tak belajar, kalau tak tahu ni, kita pun syok lah ibadat dengan harapan yang macam tu. Besok melopong, ya Allah, pahala kebajikan aku macam-macam buat dulu. Nak bagi macam mana dalam hati kita ada riak? Nak bagi macam mana dalam hati ada riak? Riak ni pantang yang mesti dijauhkan. Riak di antara penyakit hati yang menjadi sebab amalan kita ditolak oleh Allah. Dan riak tu apa? Jadi kena kenal lah. Riak ni perasaan. Dalam hati ada perasaan, ada keinginan. Mudah-mudahan orang yang tengok, orang yang dengar, orang yang lihat, orang yang tahu amalan yang kita buat, mudah-mudahan dalam hati mereka itu memuji-muji kita, kata kita bagus, kata kita baik, kata kita soleh, kata kita bertakwa, kata kita orang yang rendah diri dan sebagainya. Ada perasaan macam tu. Itu riak lah nama. Dia tunggu duduk tengah jalan. Dalam perjalanan ibadat dia ada dia tunggu. Kita tak perasan, habislah kita. Dan yang kedua apa? Ujub ni apa? Berasa hebat, berasa baik, berasa soleh, kagum dengan taat yang kita buat. Itu namanya apa? Ujub. Perasaan tak sangka aku ni, orang lain tak boleh nak beribadat macam ni, tapi aku sanggup buat benda-benda macam ni. Hebat juga aku ni, ya. Tersengih seorang-seorang. Tak sangka boleh buat ibadat macam ni. Syat. Dia muji-muji diri sendirilah. Mudah kita cakap perasaan lah. Perasaan hebat, perasaan soleh, perasaan takwa, perasaan tak ada dosa. Habislah. Perasaan banyak amal. Mau tak ni? Tiap-tiap malam qiyamul. Dahsyat. Tak sangka orang lain semua buta ni waktu ni. Tapi aku ni sejuk-sejuk, hujan-hujan, bangun, mandi, ambil wuduk, tak peduli. Hebat. Habis jahanam. Jahanam. Sebab tu kita kena kenal jenis-jenis penyakit tadi. Kita kena kenal supaya kita boleh cari ada tak sifat tu dalam hati kita. Kalau yang namanya ujub riak tadi kita tak kenal, kita cari takkan jumpa. Kita takkan jumpa nak cari aku ni ada riak tak. Nak cari macam mana, kita pun tak kenal riak tu rupa dia macam mana. Mana nak jumpa? Sebab tu dalam kitab tasawuf ni dia akan memperkenalkan kepada kita riak tu macam mana rupanya, apa alamat petanda dia. Riak tu macam mana, dia akan terangkan riak ni begini, perasaan yang begini. Bila ada dalam hati itu namanya penyakit riak. Kalau ada, Allah tolak amalan kita sebesar apa pun. Jadi bila dah diterangkan pun kita kenal, maka kita cari dalam hati kita ada tak perasaan macam tu. Kalau contohnya ada bisikan macam tu nak mengajak kita supaya riak, maka kita boleh tolak. Ini daripada syaitan yang nak merosakkan amal. Dia akan datang, syaitan akan membisikkan supaya kita riak. Dia akan bisikkan benda tu. Cuma jangan terima, tolak benda tu. Nak tolak tadi dengan ilmu, bukan tolak dengan tangan. Tolak dengan ilmu. Kena ingat, kita boleh ibadat ni taufik daripada Allah. Bukan hebat kita, bukan usaha kita. Kita ni lemah, kita ni dhaif. Kita boleh semayang, boleh istiqamah ni semata-mata rahmat Allah saja. Sekarang juga Allah boleh balikkan hati kita, meninggalkan segala amal. Kita kena ingat macam tu. Jadi aku tak berhak pun nak dipuji-puji. Yang berhak dipujinya Allah yang beri taufik kepada aku, bukan aku. Jadi bila dia ada ilmu, selamatlah dia. Dia tak termakanlah bisikan syaitan yang suruh kita mengharap-harapkan pujian. Kita akan riak ni apabila kita memandang ini semua hasil daripada usaha kita. Bila kita merasakan ketaatan kita, ibadat kita ni, kesolehan kita ni adalah hasil kesan daripada usaha dan ikhtiar yang kita buat, sebab-sebab yang kita buat, di sini kita akan harapkan pujian daripada Allah.
Sebab kita akan rasa sia-sia dengan berkorban macam-macam ni, tiba-tiba tidak dipuji oleh makhluk. Kita rasa sia-sia je buat baik. Tapi kalau kita memandang kebaikan yang terbit daripada kita ini hakikatnya semata-mata bantuan dan pertolongan daripada Allah, insya-Allah tak akan ada perasaan nak orang puji kita. Sebab kita tahu ini bukan hak kita pun. Kita tak kuasa nak buat ni, kita tak kuasa nak duduk dalam kuliah ni kalau Allah tak tolong kita. Begitulah seterusnya. Contoh, bila ada ilmu, boleh tolak bisikan tu. Yang dinamakan riak macam mana? Bila timbul bisikan macam tu, kita terima. Bila kita terima, baru jatuh lagi. Kalau sekadar bisikan, selagi kita tak terima, tak kena lagi. Dia akan bisikkan, harapkan benda ni, harapkan. Kita tolak, tak kena. Tapi kalau kita terima, kita setuju dengan bisikan tu, mana terkenalah kita dengan penyakit riak tadi. Dia akan datang, dia akan bisikkan kita supaya kita riak dalam ibadah. Sekarang ni pun ada. Mudah-mudahan orang yang tengok, yang dengar ceramah kita, mudah-mudahan kagum dengan kita. Kalau kita terima, jatuhlah kita dalam riak. Kalau kita tolak, selamatlah kita dengan taufik Allah. Satu lagi, ujub ni tadi kagum dengan diri sendiri. Kagum. Sepatutnya kita kagum kepada Allah yang memberitahu taufik. Sepatutnya kita merasakan hebat, merasakan, ya Allah maha hebatnya Engkau menolong aku buat ibadat. Kalau kau tak tolong, tak boleh nak ibadat. Tapi hebat kau ya Allah, memberi aku pertolongan sehingga aku boleh tinggalkan maksiat ya Allah. Kagum dengan Allah. Tapi bila kagum dengan diri sendiri, ini ujub. Tapi kalau kagum dengan Allah, tak ada masalah. Kita kagum dengan kehebatan Allah yang menolong kita membuat ibadat, tak apa. Yang salah kagum dengan diri sendiri. Tak sangka aku ni boleh buat amal banyak. Tak sangka yang aku ni boleh buat tinggalkan maksiat. Orang lain bukan main payah nak tinggalkan, aku senang-senang je tinggalkan. Bukan main sombong lagi. Habis. Dan ujub sekali melihat dengan taat akan manusia, maka dibinasakan akan dia. Allah binasakan amal yang kita buat. Tak kira haji, tak kira umrah, tak kira wakaf, tak kira. Allah tak pandang nilai je. Ada je benda tu, riak, ujub, Allah padamkan pahala. Penat je. Kalau haji, membazir dah duit 15-16 ribu. Kalau sedekah 100 ribu, zakat, derma, sia-sia je lah. Kecuali dia bertaubat. Bila bertaubat, Allah menggantikan dengan kebajikan yang lebih hebat daripada itu lagi. Itu cara Allah puji. Allah nak suruh kita kembali kepada Allah. Tengok, Allah tawarkan lagi. Dia maha kaya, dia tak rugi memberi balasan, menggantikan kebajikan-kebajikan yang dah dibinasakan tadi. Allah maha kaya, jangan risau. Sebab tu Allah pujuk, tubu ilallah. Allah kata kembali balik. Mari balik, kembali balik, patah balik, pulang balik kepada Allah. Patah balik. Allah akan gantikan semua. Allah akan bayar semua. Jangan risau. Dia maha kaya, dia maha hebat. Nikmatnya tak putus pun, tak putus-putus. Jangan risau dengan kekayaan. Jangan syak dengan kekayaan Allah. Dan dibinasakan akan dia. Dan yang lainnya membesarkan dia demikian itu dan memuliakan dirinya padanya. Ujub tadi. Maka tercengang dengan diri dia. Maka dikagum dengan diri dia. Tercengang, dia heran dengan diri dia. Maka menggugurkan ibadat atasnya dan dibinasakan dia di ibadat. Habislah. Jadi bagi orang yang dah istiqamah ibadat, rajin ibadat, semangat ibadat, dah tak buat maksiat, dua benda ni pula akan datang pada diri dia. Perasaan ujub dan riak tadi. Nanti masuk datang takabur pula. Allahu a'lam. Jadilah, mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua untuk perbaiki amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, anak isteri kita, ahli keluarga kita, suami, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, ipar dua kita, sepupu sepapat kita, anak-anak buah kita, kawan-kawan, kenalan-kenalan kita, semuanya dah tak terkecuali. Mudah-mudahan mendapat keampunan, keredaan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing oleh Allah
Mudah-mudahan Allah tidak melupakan kita. Mudah-mudahan kita diberi dibimbing oleh Allah zahir dan batin kita. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal lagi berkah. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang lagi berkah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan beramal tanpa putus asa daripada rahmat Allah. Dan di kesempatan ini juga kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, kemenangan, keselamatan kepada saudara kita di Palestin dan juga di mana-mana negara, di mana-mana tempat juga orang-orang Islam yang dizolimi oleh orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi bantuan, pertolongan, perlindungan oleh Allah, kemenangan oleh Allah dan menghancurkan sekalian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Walau di mana mereka berada, mudah-mudahan dihancurkan, dikalahkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah melahirkan daripada kita keturunan anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mudah-mudahan mereka menjadi jariah untuk diri kita nanti selepas daripada kita mati, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah meneguk air taulaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'al kutri al-untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Alhamdulillah. Malam biasa malam ni kita buat malam ni juga. Isnin juga. Isnin juga Boleh? Tak apa. InsyaAllah yang berkelapangan lah nanti. Macam ni lah kita habis sama. Macam ni juga. Ramadan lah. Betul? Delay setengah jam. Lagi best ada cendol. Di Ramadan lagi hebat dia punya hidangan. Ada cendol. Sihat? Sihat. Masya-Allah. Sihat sihat ni. Alhamdulillah. Sihat ni. Sihat. Niaga macam okey. Niaga okey. Apa? Niaga okey. Saya baru lepas berhenti. Boleh lupa berhenti maksudnya? Saya sebenarnya saya joint venture dengan kawan buat kedai kopi. Okey. Lepas tu dia terlalu sleeping, kita yang kerja keras. Lepas tu dia ada banyak fadilat kat situ. Kalau itu saya dapat time bagi saya. Kalau saya niaga malam, nanti macam malam. Jadi susah. Tapi dari segi masa tu 11 pagi 11 malam. Jadi kita dah makin tua ni, kita nak masa kan. Betul? Apa saya tinggalkan, saya pergi kedai lama balik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Taklah dekat Sentul jugalah kan. Sentul apa nama? Kacang Pul Kacang Pul. Dekat mana? IPD Sentul. Geng, korang jangan lupa pergi kedai brother kita ni. Kedai apa? InsyaAllah. Kacang Pul dekat mana? Depan IPD Sentul. Depan IPD Sentul. Saya dah lama dah tahu tapi tak sampai-sampai lagi. InsyaAllah ni tokey dia, doakan bisnes ni diberkahi oleh Allah SWT, insyaAllah. Sentul depan IPD Betul depan IPD. Depan IPD Sentul. Kacang Pul. Bukan swimming pool Bukan swimming pool, kacang pul. Boleh support. Yang dekat boleh support. Ni sahabat saya korang yang tak datang, korang pergi kedai dia. Bukan lagi punya. Ustaz nak tanya Ustaz. Okey, dia macam ni. Ada satu okey, saya ada satu pak dara kan. Dia ada tanah, tapi tanah tu dah ditukarkan nama pada arwah adik dia. Lepas tu sekarang ni dia ditukarkan tanpa pengetahuan. Tapi sebelum mati tu dia sempat nafas aku tak redha orang buat ni. Jadi alasan bila yang ditukar tu meninggal dulu. Jadi jatuh faraid pergi anak dia kan. Anak-anak yang semati yang awal lah, yang ambil tanpa Bukan haknya maknanya. Bukan haknya. Tapi alasan mereka menjaga amanah. Maksudnya takut pak dara ni dijual tanah tu. Jadi atas tanah tu ada sawit.
Jadi sawit, jadi setiap bulan memang hasil sawit tu arwahnya Pak Daga dapat. Sekarang Pak Daga ni baru meninggal. Jadi hasil sawit mesti jalan. Jadi hasil boleh ke mak saya ni ataupun kena kumpulkan dan farai ke boleh. Dia kena bagi kepada yang tuan ampunya lah. Yang berhak dalam hukum waktu tu. Kan siapa yang berhak sebenarnya? Jadi macam ni, Atas apa? dia kita ambil 3 individu. Pertama yang lelaki tu, Mak Daga tu, dia punya tanah tapi kena ambil dengan adik-adik dia. Tapi adik-adik dia tu adik-adik mak saya jugalah. Tapi adik-adik tu ambil tanpa pengetahuan. Tapi sekarang ni dia meninggal dulu yang ambil ni. Tapi jatuh tanah tu pergi kat family. Family yang ni lah. Family yang meninggal ni lah. Jadi sekarang dia, tapi hasil tanah dia ambil. Maksudnya hasil pokok sawit dia ambil. Sekarang ni dia dah meninggal dengan mak saya. So duit hasil tu Maknanya yang dua-dua ni dah tak ada lah. dah tak ada. Tapi kalau ikut pada state kan, dunia je lah. Tanah tu pergi jatuh dekat waris yang ambil ni lah. Jadi yang sekarang ni saya nak tanya, duit hasil sawit tu boleh ke mak saya ambil ataupun kena faraikan balik? Nanti insya-Allah saya kurang pasti tu. Nanti saya rujuk. Sebab ni masalah jelah masalah. Takut nanti kita sebut salah hukum. Betul. Ingat hukum nanti insya-Allah saya cuba rujuk dulu. Saya rujuk nanti insya-Allah kalau boleh saya bantu. Ada nombor saya kan? Ada rasa. Itu nanti abang WhatsApp sikit poin-poin penting ni. Saya boleh rujuk. InsyaAllah sahabat. Okey, nak makan dah ni. Nak makan dah. Nak makan dah Okey, selamat berehat. Besok hari apa? Besok hari Selasa. Besok Selasa pagi tengah hari saya tak ada kelas. Besok kelas ada malam saja. Besok kelas duha dengan kelas zuhur tak ada. Besok aktiviti co-curriculum insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa co-curriculum. Kalau hari cantik insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mana awal? Awal? Okey, baik. Jumpa lagi bang. Insya-Allah, jazakumullah khair. Jumpa lagi. Ada tak nombor telefon bagi? 013 627 9673. Nanti bagi dia punya poin-poin masalah.